sejahtera. Nama saya Wana Adira binti Wan Alimi, nombor metrik A19B0977. Hari ini saya akan menceritakan tentang komunikasi pemasaran dan pujukan dalam dunia peruncitan. Apa maksud komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran ialah dialog yang berkeseimbangan antara pembeli dan penjual dalam satu arena pasar, ataupun komunikasi pemasaran ini ialah pertukaran informasi antara dua arah dan situasi yang memungkinkan proses pemasaran berfungsi dengan lebih efektif dan efisien. Apa yang dimaksudkan dengan pujukan? Pujukan ialah tindakan yang membuat pengguna untuk memilih produk pemasar atau menukar jenama pesaing melalui alat komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran ini ialah membangkitkan keinginan akan sesuatu kategori produk, meningkatkan kesedaran tentang brand awareness, mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat. Yang keempat ialah memfasilitasi pembelian. Seterusnya tentang kategori aktiviti komunikasi pemasaran dalam gelagat pengguna. Dalam kategori ini, terdapat 5 aktiviti pemasaran, iaitu periklanan, perhubungan awam, publicity, promosi jualan, dan yang terakhir ialah jualan atas talian. Okey, untuk periklanan ialah sebarang bentuk komunikasi yang dibayar dengan penaja yang dikenal pasti. Contoh, periklanan di TV. Begini, terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Periklanan melalui majalah dan periklanan melalui akhbar. Kedua ialah perhubungan awam. Aktiviti pemasaran yang digunakan untuk membuat pengiklanan dalam perhubungan awam seperti organisasi atau produk mereka. Contoh, perhubungan awam membuat tanggungjawab sosial korporat. Bank Rakyat juga turut cemerlang dalam usaha melaksanakan tanggungjawab korporat, memartabat sektor pendidikan negara, meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Yang ketiga ialah tentang publicity.
Ia adalah aktiviti yang menarik perhatian orang ramai terhadap organisasi dan produk mereka. Keempat ialah promosi jualan. Periklanan untuk promosi jualan ialah iklan yang mempunyai fungsi khusus. Contoh, beli satu percuma satu. Akhir sekali, aktiviti pemasaran ialah jualan atas talian. Maklumat yang dihantar terus kepada bakal pelanggan melalui perkhidmatan pos. Contohnya, katalog, dan email. Seterusnya, dalam komunikasi pemasaran ini, ayat pujukan dalam berkomunikasi juga merupakan elemen penting. Antara elemen ayat pujukan ialah: yang pertama, ayat yang berkaitan dengan emosi seseorang. Contoh seperti emosi marah, emosi sedih, dan emosi keceriaan. Yang kedua, ayat yang menampakkan ketakutan terhadap masalah yang dihadapi. Okey, sekian sahaja video saya pada kali ini. Diharap isi-isi yang terdapat di dalam video ini dapat menggambarkan lagi pemahaman kepada anda semua tentang komunikasi, pemasaran dan pujukan. Semoga kita bertemu lagi di lain video. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyaksikan video ini. Bye! Jumpa lagi!